Okay, Assalamualaikum dan selamat datang. Okay, so hari ini cikgu akan menerangkan mengenai letak samaan linear dalam dua pemboleh ubah. Okay, sebelum kita start kelas malam ni, kita akan perincikan sikit ataupun ketengahkan sikit konsep-konsep letak samaan linear dalam dua pemboleh ubah. Okay, sebelum tu kita tengok akronim yang pertama, iaitu ayat pertama, iaitu kita temukan sebagai ketaksamaan linear. Okay, ketaksamaan linear bermaksud satu ungkapan ataupun persamaan atau ketaksamaan yang mempunyai kuasa tertingginya adalah satu. Kenapa kita cakap kuasa tertinggi satu? Kalau kita cakap pasal linear, okay, linear kuasa tertinggi, semua pemboleh ubah kuasa tertingginya adalah satu. Contohnya kita ada X, so X kuasa satu, X sajalah. Kita ada kuasa 2, kuasa 3. Itu adalah linear. Sama juga kalau kita ada dua, pemboleh kedua adalah Y. So dia pun perlu kuasa tertinggi adalah satu. Dia tak boleh lebih daripada satu lah. Dua, kalau kuasa 2 bermaksud dia bukan ketaksamaan linear. Dia mungkin akan jadi ketaksamaan kuadratik. Faham? Jelas? Okay, so when you're talking about, kita cakap pasal dua pemboleh ubah ni, so bermaksud kita ada dua pemboleh ubah. Kalau kat sini kita tengok, yang biasa kita tahu ketaksamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Maksudnya kita ada satu saja pemboleh ubah dia, iaitu contohnya kita ada X. Okay, kalau dua pemboleh ubah kita ada X dan Y. Okay, so ini adalah satu pemboleh ubah. Ini satu pemboleh ubah. Okay, pemboleh ubah. Okay, dan satu lagi ini adalah dua pemboleh ubah. Okay, okay, dan perincian pasal ketaksamaan. Okay. Bila jumpa pasal ketaksamaan ni, dia menghubung kaitkan dengan 4 bentuk, iaitu 4 bentuk ketaksamaan. So bermaksud kita ada lebih daripada, contohnya ini adalah lebih daripada, kurang daripada, ini kurang daripada, dan lebih besar atau sama dengan, dan kurang atau sama dengan. Okay, ini adalah simbol-simbol ketaksamaan. Misalnya kita ketaksamaan kuadratik ke, ketaksamaan kubik ke, ataupun ketaksamaan linear pun, semuanya adalah dalam bentuk less than or kurang daripada ataupun lebih daripada. Okay, so untuk lebih besar daripada ni, okay, so dia tak ada tanda kat bawah ni kan, so garis lurus dia akan jadi garisan putus. Okay, nanti kejap lagi kita tengok macam mana graf dia akan jadi garisan putus. Okay, sama juga dengan lebih kurang ni, kurang lebih daripada, so kurang daripada maksudnya garisan dia putus-putus juga. Okay, so apa beza dengan yang ada tanda ni bawah ni? Okay, yang ada tanda bawah ni garisan dia garisan bersambung. Okay, garisan bersambung. Kita recap balik ketaksamaan linear dalam satu pemboleh ubah yang awak pernah belajar tahun masa tingkatan 3 dan tingkatan 2 lah. Okay, masa tingkatan 3. So ketaksamaan linear sama juga bentuk dia, dia tak akan berubah. Right. Jelas? Okay, so kita tengok soalan nombor 1 kat sini. Antara titik berikut yang manakah memuaskan persamaan ketaksamaan linear? Ketaksamaan linear bagi Y lebih besar daripada 3X tolak 1. So macam mana kita nak buat kan? Kita ada titik-titik ni kat sini. So apa kita buat ni? Kita gunakan kaedah cuba jaya. Okay, so kita kat sini kita ada 2, 4 yang pertama tu. Kita ada 2, 4. Depan A tu adalah 2, 4. A itulah 2, 4. So bermaksud X dia adalah 2, Y dia adalah 4. Okay, so apa kita buat kat sini? Kita gantikan X dengan Y. Okay, so Y kita ada 4. Okay, lebih besar daripada 3. Gantikan X tu 2 tolak 1. Okay, right, 3, 4 lebih besar daripada 3 dan 2 tolak 1. So kita akan dapat 4
lebih besar daripada 6 tolak 1. So 4 lebih besar daripada 5. Adakah jawapan dia betul? Yes, of course dia salah lah. Sebab tu 4 adalah kurang daripada 5. So jawapan yang A ni adalah salah. Okay. So kita nak buat soalan adjektif ni simple je. Kita try and error lah soalan ni. Kita pergi pada soalan jawapan B pula. B dibagi 1, 2. 1, 2. Dan apa kita buat kat sini? 1, 2. Sama juga kita buat. Kita tengok comparekan. Belah kiri dan belah kanan lah. Okay. Y adalah 2. Lebih besar daripada 3 darab 1 tolak 1. Okay. 3 darab 1 tolak 1. So kita dapat 2 lebih besar daripada 3 tolak 1. So 2 lebih besar daripada, oops, okay, 2 lebih besar daripada 2. Of course dia salah. Sepatutnya 2 sama dengan 2 kan. Kiri sama dengan kanan kan. So jawapan dia salah. Okay, kita pergi kepada soalan jawapan C pula. C dia bagi sifar negatif 2. Titik koordinat sifar negatif 2. So kalau kita tengok sini, sifar dia adalah X, negatif 2 adalah Y. So negatif 2 lebih besar daripada 3 darab 0 tolak 1. So kita akan dapat negatif 2 lebih besar daripada 3 darab 0, 0 tolak 1, kita dapat negatif 1. Adakah jawapan dia betul? Salah lah. Negatif 2 lebih adalah kurang daripada negatif 1. So jawapan dia yang pertama, yang C adalah salah. Okey. Baik. So kalau kita nak cuba D pun boleh. So jawapan D lah. So D adalah negatif 1, 0. Okey. Kita gantikan Y dia 0. Lebih besar daripada 3 darab dengan negatif 1 tolak 1. So kita akan dapat 0 lebih besar daripada negatif 3 tolak 1. So 0 lebih besar daripada negatif 4. Okey, 0 lebih besar daripada negatif 4. Yes, betul. So jawapan dia D. Okey. So untuk jawapan soalan 1, jawapan dia D. Negatif 1, 0. So dia nak cakap yang manakah memuaskan kita sama linear Y lebih besar daripada 3X tolak 1? Ini je. Jawapan dia adalah D. Clear So maknanya kita gantikan X dengan Y ni dalam ketaksamaan tu untuk kita bandingkan di belah kiri dan di belah kanan ketaksamaan tu. Sama ada ketaksamaan tu yang kita buat tu adalah betul atau salah. Kira simple saja untuk soalan ni. Okay. Nombor 2 soalan adjektif. Rantau berlorek manakah dalam marjah di bawah ditakdirkan oleh ketaksamaan linear 2x tolak 5y kurang daripada 10. Okey. So x tolak 5y sama dengan kurang daripada 10. Okey, first kita tengok kat sini. Dia bagi ketaksamaan ni 2x tolak 5y kurang daripada 10. So bermaksud dia persamaan garis lurus mesti 2x tolak 5y sama dengan 10. Sama dengan 10. Okey. So dalam A, B, C, D ni jawapannya sama. Garis lurus yang dibagi adalah sama. Cuma perbezaannya dari segi dia punya garis dia. Dia punya garis dia dan dia punya kedudukan di atas ataupun di bawah. Okey, kita tengok mula-mula dengan dia punya tata tanda ketaksamaan dia lah. Okey, tata tanda dia bagi kurang daripada 10. So maksudnya dia tak ada tanda bawah kan? Dia tak ada tanda slash kat bawah ni. So bermaksud garisan dia garis putus. Okey, garis putus jadilah tu garisan dia garisan putus. Dia tak boleh garisan bersambung. Okey, antara A, B, C dan D. Yang mana betul? Ya, of course kita tengok C dengan D lah jawapan dia. So sebab A dengan B dah terkeluar daripada senarai jawapan dia lah. Okey. So kita tengok C dengan D. Okey. C dengan D. Garisan dah sama. Ada garisan putus-putus. Cuma kita kena tengok yang mana jawapan yang sebenar lah. Okey. Dia cakap kurang daripada 10. Maksudnya
garisan tu, kalau kita buat garisan putus-putus ni, okey, garisan dia mesti, logikkan dia mesti di bahagian bawah. Okey, mana garisan yang di bahagian bawah? Yes, jawapan dia adalah tentu adalah C. So jawapan dia adalah C. Okey, kenapa? Step yang pertama kita kena tentukan dia punya, okey, yang nombor 2. Yang pertama kita tentukan persamaan garis lurus dia. Kalau kita tentukan persamaan garis lurus dia, kita kena dapatkan sama ada garisan yang akan dibina itu adalah garisan putus-putus ataupun garisan bersambung. Berdasarkan kepada tata tanda ketaksamaan itu. And then yang ketiga, kita tengok dia punya arah dia. Kurang daripada ataupun lebih daripada. Kalau kurang daripada bermaksud dia berada di bawah garis itu. Okay? Di bawah garis itu. So kalau lebih daripada bermaksud loekan tu mesti berada di bahagian atas. Okay, faham kan? So maksud bahagian atas, so maksudnya jawapan dia adalah, kalau kita tengok kat sini, jawapan yang paling tepat adalah C. D tu kenapa dia salah? Sebab D sepatutnya ketaksamaan yang akan tulis adalah 2x tolak 5y lebih besar daripada 10. Kita nak kurang daripada 10. So jawapan dia salah lah. Okay, jawapan dia adalah C. Alright. Dapat Pasti. Okay. Nombor 3. Mula kaji ketiga, soalan nombor 3. Antara ketaksamaan linear berikut, yang manakah mewakili rantau berlorek dalam majah di atas? Okay. So, macam mana kita start yang pertama ni? Yang pertama, kita kena dapatkan persamaan garis lurus. Okay. Pertama, persamaan garis lurus. Okay. First kali, persamaan garis lurus dia. Okay. So, di kita ada kat sini, negatif 3 ni adalah dia punya pintasan X. Okay. Pintasan X. Yang ni adalah pintasan Y. Okay. Ini pintasan Y. Kita tahu yang dapatkan kecerunan adalah M sama dengan negatif pintasan Y bahagi dengan pintasan X. Okay. So, M dia adalah sama dengan negatif. So, pintasan Y adalah negatif 1. So, negatif 1 bahagikan dengan pintasan X dia negatif 3. So, kita akan dapat jawapan dia adalah negatif 1/3. Okay. So, pintasan Y kita dah ada. So, masukkan dalam persamaan Y sama dengan MX tambah C. So, kita dapat Y sama dengan negatif 1/3X tambah tolak. Okay, tambah. Tolak. Okay, so tolak lah. So tolak dengan 3. Sebab silap. Dia pintasan Y. Apa yang itu? Okay, pintasan Y. Okay, pintasan Y dia adalah negatif 1. So maksudnya negatif 1/3X tolak 1. Okay, clear dah dapat dah persamaan dia. Tapi dekat sini kita ada 3Y. So kita ada 3Y. So macam mana kita nak dapatkan 3Y tu? Okay, kita ada 3 dekat bawah tu kan. Pecahan 3 dekat bawah tu. Apa kita kena buat adalah kita kena darabkan benda tu dengan 3. So kita darabkan dengan 3. So darabkan dengan 3. Okay, darab dengan 3 kita dapat 3Y sama dengan negatif X tolak 1. Okay. 3Y sama dengan negatif X tolak 1. Okey, 3Y dah ada. Cantik. 3Y dah ada. Okey. Negatif X dah ada. 1. Okey. So mana jawapan dia? Should be akan jadi jawapan B dengan D. 3Y sama dengan negatif
X tolak 1. Okey. Garis dia garisan sambung. Okey, cantik dia ada tanda kat bawah ni. Ada tanda, dua-dua ada tanda. Cuma apa bezanya? Kita kena tengok arah lorekan dia ataupun rantau berlorek dia kat mana. Okey, kalau tengok sini, garisan ni adalah rantau berlorek ni berada di atas. Berada di atas garisan garis lurus. Kalau di atas bermaksud dia menggunakan ketaksamaan lebih besar atau sama dengan, so makanya kita akan dapat 3Y lebih besar atau sama dengan negatif X tolak 1. So kita akan dapat jawapan dia adalah B. 3Y lebih besar atau sama dengan negatif X tolak 1. Clear? Simple saja untuk soalan ni. Untuk ketaksamaan ini lah. Okey. Tadi masa soalan nombor 2 tadi, soalan nombor 1 tadi, kita minta tanya titik-titik yang manakah memuaskan ketaksamaan ni. Memuaskan. Tapi kalau untuk soalan ni, dia cakap tidak memuaskan. Bermaksud, kalau kita comparekan dengan titik-titik tadi, dia tidak sama. Dia tidak betul. Okay? Kalau tidak betul, maksudnya dia salah lah. Kalau tidak betul, kalau jawapan dia tidak betul, so maksudnya jawapan dia, itulah jawapan dia. So teknik dia sama juga soalan nombor 1 tu. Kita gantikan X dengan Y ni. Okay, so mula kita tengok sini. Jawapan dia adalah negatif 2, 1. Okay, negatif 2, 1. So gantikan Y dia adalah 1. X dia adalah negatif 2. Kalau digantikan 2 darab dengan negatif 2. Okay. Tambah dengan 3 darab 1. Kurang atau sama dengan 5. So kita darabkan dan tambah. Adakah dia sama dengan kurang atau sama dengan 5? Okay. 2 darab negatif 2. Negatif 4. Tambah dengan 3. Kurang atau sama dengan 5. Okay. So negatif 4 tambah 3. So kita akan dapat negatif 1. Kurang atau sama dengan 5. Okey. Jawapan dia betul. Sebab negatif 1 memang kurang daripada atau sama dengan 5. Right? Okay. So maknanya jawapan dia betul. So kita jawapan yang salah. Okey, jawapan yang salah. Okey, tengok B pula. B dia bagi kosong negatif 1. Okey, B negatif kosong negatif 1. Jadikan kosong Y itu adalah negatif 1. X dia kosong. So 3 2 kosong tambah 3 darab negatif 1 kurang atau sama dengan 5. Okey. So kita akan dapat kosong tambah negatif 3. So kurang daripada 5. So negatif 3 kurang atau sama dengan 5. Jawapan dia pun betul. Memang negatif 3 memang kurang daripada 5. Jawapan dia betul lah. Okey. Kita cuba lagi yang C. So C adalah 2, 1. 2, 1. Okey. C 2, 1. So gantikan 2 adalah X. So 2 darab 2. Okey. Tambah 3 darab dengan 1. Okey. Kurang atau sama dengan 5. So 2 darab 2, 4. Tambah 3. Kurang atau sama dengan 5. So kita dapat 7 lah. Kurang atau sama dengan 5. So 7 mesti lebih besar daripada 5. Dia tak boleh kurang daripada 5. So jawapan ni adalah salah. Okay. Apa kalau awak rasa confident, so C adalah jawapan dia lah. Tapi kalau macam awak tak yakin, kita cuba yang D. Adakah dia betul? So D adalah 4 negatif 1. Okay, 4 negatif 1 bermaksud 2 darab dengan 4. So tambah 3 darab negatif 1. Kurang atau sama dengan 5. Okey. 2 darab 4. 8. 3 darab negatif 1. Negatif 3. Kurang atau sama dengan 5. So 8 darab 3. 5. Kurang atau sama dengan 5. Okey. Kurang atau sama dengan bermaksud nilai 5 tu termasuk dalam 5 tu. Okey, contohnya X.
Contohnya S bagi berkaitan. Berkaitan dia X kurang atau sama dengan 5. So maksudnya nombor-nombor yang kita boleh letak adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5. 6 tak boleh. Okey, kenapa 5 tidak termasuk? Sebab dia ada tanda bawah ni. Okey, dia ada tanda bawah tu, nombor 5 tu termasuk juga. So jawapan ni pun betul. So jawapan dia adalah C. Okey, titik manakah yang tidak memuaskan soalan itu adalah 2, 1. Faham tak yang untuk yang soalan ni? So kita just buat kaedah cuba jaya ataupun try and error untuk jawapan-jawapan yang dia berikan. Ini kalau soalan berkaitan dengan soalan objektif lah untuk kesamaan ini. Alright. So, okay, nanti kita juga sambung lagi untuk paper tu. Paper tu nanti di soalan dia lebih subjektif dan lebih rumit sikit. Tapi tak apa, cikgu akan bantu. Okay. Next video kita cuba akan discuss mengenai paper tu. Alright. Okay. Terima kasih. Assalamualaikum.